Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara fokus pembangunan Sarawak dalam ekonomi baharu. Perincang lanjut kita bersama Norsila Tala. Silakan. Ya, terima kasih Alif. Negara luar kini mengenali usaha Sarawak dalam membangunkan ekonomi bentuk baharunya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, untuk itu beliau juga telah dijemput untuk berkongsi serba sedikit pengalaman yang ada mengenai ekonomi bentuk baharu di beberapa negara. Dedahnya beliau dijadual untuk berucap di Singapura minggu depan selain turut dijadualkan berucap di Rotterdam, Belanda awal Mei depan berkisar mengenai ekonomi bentuk baharu yang kini menjadi matlamat Sarawak dan matlamat seluruh dunia yang maju. Sehubungan itu, katanya, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS akan membawa rakyat mengorak langkah berani ke arah ekonomi bentuk baharu yang berteraskan teknologi. Tambahnya, Sarawak seperti negara-negara lain yang sudah maju seharusnya menggunakan teknologi untuk meletakkan ekonominya pada tahap yang tertinggi berdasarkan bidang-bidang keilmuan masa kini. Beliau berucap sedemikian di majlis sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negeri Sarawak yang diadakan di Masjid An-Nur Sibu. Majlis tersebut turut dihadiri oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isterinya Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Terdahulu pada sebelah petangnya, Premier Sarawak turut berkesempatan berkunjung ke Masjid Al-Qadim yang kini sedang pada fasa terakhir kerja pemuliharaannya. Masjid berusia lebih 160 tahun yang merupakan masjid tertua di Sarawak itu akan mula digunakan untuk solat tarawih pada penghujung Ramadan ini selepas kerja-kerja akhir pemeliharaannya selesai dilaksanakan. Kerajaan negeri sentiasa memastikan kemudahan perubatan sebagai satu keutamaan untuk memenuhi keperluan penduduk di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, ini termasuk menambah kemudahan dan pakar perubatan dalam perawatan jantung pada masa akan datang. Tambahnya, bagi jangka masa yang panjang, jumlah kepakaran di pusat perubatan akan ditambah, terutamanya bagi kawasan Sibu, Bintulu dan Miri, dan ketika ini hanyalah tertumpu di kawasan Kuching sahaja. We may not have enough resources, human resources to build a cardiac center, but we can build the facilities. And because in Miri there is a cardiologist still now in private, so we may be able to ask them to come and provide some service using the public facilities, and as part of building up for future. You know, these are all the different hybrids that we are going to study and see what, and so that not everybody need to fly to Kuching just to get a cardiac treatment, because heart attack, right, is acute emergency. You know, you cannot just say wait. You cannot tell a heart attack to wait until reach Kuching. You know, so all these things are important. Beliau berkata demikian selepas program santai berbuka puasa bersama pengamal media di Kuching sebagai menghargai peranan pengamal media bekerjasama dan memberikan komitmen terbaik dalam melaporkan berita kepada masyarakat. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu bahawa satu prosedur operasi standard SOP bagi sambutan rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri akan diumumkan dalam masa terdekat. Projek pembinaan Jalan Meritam Telahak Limbang Fasa 4 perlu disiapkan sepenuhnya dalam suku ketiga tahun ini. Perkara tersebut telah disuarakan sendiri oleh Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail.
Datuk Dr. Abdul Rahman berkata ia sepatutnya disiapkan dalam bulan April tahun ini. Namun terdapat beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan semasa pembinaan dijalankan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas hadir ke program Badudun di Surau Kampung Telahak, Meritam, Limbang. Beliau yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota memaklumkan dengan siapnya jalan itu nanti akan dapat menyingkatkan masa perjalanan penduduk jika turun ke Bandar Limbang. Secara keseluruhannya, projek jalan tersebut terbahagi kepada 4 fasa, iaitu fasa 1 dan 3 telah siap, manakala fasa kedua masih terbengkalai. Pada masa yang sama dalam program tersebut, beliau turut menyerahkan sumbangan dalam bentuk bakul makanan kepada beberapa golongan asnaf yang terpilih. Program Jelajah Ramadan RTM Sarawak kini telah tiba ke penghujungnya, iaitu di kawasan Gedong Simunjan sebagai destinasi terakhir bersempena bulan Ramadan tahun ini. Penerbit program Uji Murni berkata seramai 100 buah keluarga dan golongan kurang berkemampuan dari kampung terpilih di kawasan Gedong menerima sumbangan daripada Sarawak FM pada tahun ini. Beliau turut berharap sumbangan berupa barangan keperluan harian sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban golongan yang memerlukan. Kami di RTM Kuching dan Sarawak FM ditugaskan sebagai penerajulah untuk program Jelajah Ramadan RTM Kuching seperti sebelum ini juga, dan pada tahun ini kami telah memilih kawasan Gedong untuk kami raikan bersama-sama bersempena dengan bulan Ramadan, dan pada kali ini Gedong ada 100 buah rumah ataupun 100 buah keluarga lah yang kita pilih untuk menerima keperluan harian dan juga keperluan hari raya. Uji juga memaklumkan pendekatan kali ini agak berbeza kerana Sarawak FM menghias salah sebuah rumah pendengar setia yang terpilih bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang. Sementara itu, acara kemuncak program Jelajah Ramadan adalah pada Sabtu ini yang dijangka turut dihadiri oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Rata-rata penerima sumbangan menzahirkan penghargaan mereka atas keprihatinan terhadap golongan yang kurang bernasib baik. Terima kasih kepada tidak RTM kerana dapat memang kepada saya. Seronoklah, sukalah diberi nak tunan, berilah RTM supaya tu rezeki tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suka kami. Terima kasih. Saya gembira lah dengan sumbangan tu. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk RTM kerana beri sumbangan tu dapat menolong kami sikit sebanyak untuk hari raya itulah. Antara program yang akan diadakan kelak ialah rakaman tadarus Al-Quran, memasak bubur pedas dan bubur lambuk yang akan diagihkan kepada masyarakat setempat sekitar kawasan Gedong. Program Jelajah Ramadan RTM ini merupakan salah satu usaha RTM menerusi pemberian bantuan dan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Seramai 55 orang anak yatim dari Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang Sibu telah menerima sumbangan duit raya bernilai RM100 setiap seorang menerusi program amal Ramadan Yayasan Ragad. Sumbangan telah disempurnakan oleh pengerusi Yayasan Ragad, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragad Kurdi Taib di Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang Sibu petang semalam. Pengurus Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang Sibu, Najila Nisa Suhaili berkata, pihaknya berbesar hati apabila ada pihak yang sudi menghulurkan sumbangan kepada anak-anak yatim di kompleks tersebut. Najila Nisa Suhaili turut berkata, ia boleh dijadikan contoh kepada masyarakat agar terus memberikan bantuan untuk badan bukan kerajaan sekaligus memastikan kelangsungan anak-anak yatim di situ. Beliau berkata demikian kepada pihak media selepas penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim di Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang Sibu. Antara yang turut hadir di majlis tersebut ialah isteri kepada Temenggung Datuk Wan Hamid Idrus iaitu Datin Sharifah Zaidah Said Abdul Aziz. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Saya Vanessa Mering, salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Alif Adiangkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Vanessa Mering.